Okey, jap. Okey, katakanlah kita berlaku peperangan kan. So at least kalau kita ada skill dalam dunia trading ni, kita bawa PC ataupun kita bawa laptop, kita pergi mana-mana kita masih lagi boleh survive. Faham tak? Sebab tu pentingnya kalau kita cakap ilmu trading ni, korang jangan ambil mudah. Dan bila kita nak belajar ilmu trading ni, jangan fikir untuk buat duit je. Alright? Jangan fikir, oh aku cuma nak buat duit. No, kita cuma fikir macam mana kita nak dapatkan ilmu sebanyak mungkin supaya kita boleh buat duit secara consistent. Kita bukan nak buat duit hari ni, satu hari je nak buat duit, besok kita nak rugi. Bukan. Kita nak ada ilmu. Kan? Ilmu yang kita ada tu cukup untuk kita boleh buat duit secara konsisten. Mungkin tak banyak, tapi konsisten. Faham Jadi misi saya memang jelas, saya cuma nak pastikan korang semua ada ilmu technical analysis untuk trade. Untuk trade apa? Trade forex, trade commodity, trade stock, trade index, trade cryptocurrency. Tak kisah apa jua aset yang ada di dunia ni. Saya supaya bila saya bagi ilmu ni, one day kalau ada kesusahan berlaku dekat korang, korang tahu dekat mana nak share duit. Bukan minta derma dengan orang ke, bukan minta derma kat masjid ke, bukan minta derma dengan politician ke, sebab mungkin orang tak akan bantu korang. Tapi korang boleh minta derma dengan diri sendiri. Minta doa dengan Tuhan dan usaha diri sendiri supaya korang boleh dapat keluar daripada kesusahan korang. Itu fungsi pertama. Kenapa saya buat benda ni. Jadi korang kena faham tu punca dia. So lepas ni insya-Allah saya akan bagi lagi, saya akan kongsikan dengan korang lebih banyak ilmu technical analysis. Bukan setakat super scalper, tapi sekarang ni kita punya fokus dekat super scalper sebab program ni adalah super scalper. Super scalper adalah kelas di mana kita buat duit kurang daripada 1 minit. Kalau siapa yang baru join, saya nak beritahu super scalper ni adalah kelas di mana kita buat duit kurang daripada 1 minit. Saya akan ajar technical analysis, macam mana nak tekan, macam mana nak buat. Okay. So untuk pengetahuan semua, dengar sini semua. Untuk pengetahuan semua, road tour so far kita belum ada tarikh baru. Jadi maksudnya lepas ni kita dah tak ada road tour. Kita tak ada road tour, buat sementara waktu sahaja. Mungkin lepas raya kita akan ada road tour. Tapi saya dapati ramai yang request road tour bulan puasa. Saya tak tahu sama ada saya boleh buat ataupun tak boleh buat. Sebab kalau buat bulan puasa memang mencabar. Sangat-sangat mencabar. Sebab korang tak perasan tau, buat kelas dekat masa bulan puasa, boleh batal puasa tu tak? Batal puasa aku. Bukan sebab batal puasa tu sebab membatalkan puasa, tapi aku akan membatalkan puasa aku sendiri. Faham tak? Jadi sebab tu buat bulan puasa ni memang mencabar. Memang sangat penat, sangat dahaga. Alright, sangat stres. Jadi memang susah nak puasa kalau kita buat kelas. Tapi saya akan cuba. Saya akan cuba kalau korang nakkan kelas tu. Kalau korang nak kelas road tour, nak suruh saya buat road tour, apa yang saya minta, satu benda je guys. Saya ada lebih kurang 200 lebih orang kat sini. Apa yang saya nak, satu benda je. Korang kena sentiasa sokong apa yang saya buat. Maksudnya lepas ni kalau korang pergi dekat channel Super Scalper Facebook, komen banyak-banyak kat situ. Bagilah feedback yang bagus-bagus kan. Bagi tahu terima kasih ilmu percuma yang saya bagi. Terima kasih kelas-kelas percuma yang saya bagi. Kan, terima kasih atas guideline, terima kasih atas live trade kan, apa yang saya tunjuk ajar saya, bagi saya sokongan kat situ. Sebab kalau saya nampak ada banyak orang yang nak belajar, insya-Allah saya akan teruskan. Sebab apa? Sebab saya ni susah nak mengecewakan orang. Jadi kalau korang rasa saya naklah kelas road tour, datang Johor lepas ni. Okey, korang pergi komen kat situ, saya akan notify kat situ. Faham Lepas ni kalau korang rasa nak saya pergi ke mana-mana, korang boleh bagi tahu dekat dalam channel Super Scalper. Dan kalau korang dah pernah join kelas, tolong bagi feedback. Boleh Saya nakkan collaboration antara kita. Okey. So untuk bulan ni, untuk bulan depan, besok, sekarang 28 hari bulan, besok dah 1 hari bulan Mac. Besok saya akan mulakan satu campaign di mana saya nak jumpa, saya nak buat private coaching. Guys, dengar sini baik-baik. Besok ada beberapa orang bulan depan lah, basically bulan 3 saya dah nak listing nama untuk saya buat private coaching. So on private coaching ni tak ramai orang tanya apa yang saya nak buat. Saya akan panggil untuk datang duduk dengan saya, bukan secara live bukan secara Zoom tapi secara personal. Personal dengan saya, one to one. Alright, duduk dengan saya one to one
selama 2 hingga 3 jam ataupun mungkin 4 ataupun 5 jam. Bergantung kepada kos yang saya akan bagi. Right? Datang dekat situ, kita akan buat live trade. Bukan setakat ilmu, tapi saya akan bagi live trade. Dan insyaAllah kalau ada keizinan, ada bajet lebih, mungkin saya akan depo sikit kepada akaun yang nak live trade tu. Jadi kalau ataupun kalau korang dah depo, kalau korang cakap tak nak AA, saya nak guna duit sendiri. Okey, Alhamdulillah. Alright. Tapi kalau rasa nak AA depo, mungkin AA boleh depokan sikit. $100 ke. Alright. Lepas tu, duit yang korang depo tu, korang akan live trade dengan saya. So kalau rugi, tak apa. Dan kalau untung, semua korang punya. Alright. Jadi saya harapkan lepas ni, siapa yang terpilih jangan ponteng lah. Alright. Sebabnya saya akan pilih daripada di kalangan korang. Siapa yang saya akan pilih? Ada orang tanya tadi. Saya akan pilih orang yang very aktif dengan saya. Siapa yang selalu bagi referral dekat Super Scalper kan? Kita ada buat program affiliator kan untuk Super Scalper. Siapa yang join support saya, yang selalu referral kawan dia, adik-beradik dia, sahabat-sahabat dia, selalu support saya, selalu join kelas kan? Saya selalu nampak dekat dalam Zoom, selalu pergi dekat saya punya kelas fizikal. Orang-orang ni yang saya akan bawa. Dan orang pertama yang mungkin saya nak jumpa adalah Kang Sarmin. Nama dia Kang Sarmin. Pakcik tu. Pakcik. Ada kat sini kan? Saya jumpa hari tu dekat Melaka. Saya minta maaf tak sempat nak jumpa dekat Melaka sembang panjang. Tapi insyaAllah saya jangka minggu ni saya nak jumpa Abang Kang Sarmin. Okay, mungkin dekat Johor. Kalau saya akan pergi dekat Johor, saya akan sewa satu villa. Kita akan sewa satu villa. Lepas tu kita akan buat live trade kat situ. Right? Best kan? Best kan? Okay, jadi lepas ni siapa yang berminat, don't worry sebab kelas tu percuma juga, tak perlu bayaran pun kelas tu untuk private coaching. Saya pun tak minta duit daripada korang. Hanya untuk datang dan live trade dengan saya. So that saya boleh nampak apa yang korang buat betul ataupun apa yang korang buat salah. Siapa yang berminat korang boleh PMKT. Macam mana nak jadi nak jadi baru team. Macam mana nak jadi team AA, macam mana nak pergi nak join private coaching ke apa semua. Nanti saya akan buat insya-Allah. Right, boleh tak saya buka komen kejap? Santai-santai kalau korang nak tanya. Okay, so mulai besok saya akan senaraikan nama untuk koperasi. Besok pun kita akan keluarkan senarai nama. Hari ni, malam ni tutup. Jadi siapa yang belum register koperasi, malam ni adalah malam terakhir. Lepas ni kita akan tutup. Saya ulang dengan sini baik-baik. Pendaftaran koperasi kita akan tutup malam ni jam 12 malam. Jadi siapa yang berminat join koperasi Marubozu Selangor Berhad. Okey, kita dah ada lebih kurang dalam dekat-dekat 200 orang kalau tak silap saya, ahli 200 orang. Alhamdulillah, bagi saya dah cukup, saya tak perlu ramai. Siapa yang nak join koperasi tu, korang boleh daftar di koperasi, boleh PMKT tanya macam mana nak dapatkan link tu. Siapa yang dah daftar koperasi, saya nama insya-Allah saya akan keluarkan dalam minggu ni. Okey, lepas tu saya akan interview, alright, staff untuk koperasi. Lepas tu kita akan mulakan program kita. Kan? Insya-Allah pada bulan ni kita akan mulakan. Okey? Alright guys, saya nak buka button komen. Ada apa-apa nak tanya tak? So jadi saya dah ulang pasal koperasi private coaching. Lepas tu kita ada satu program 26 hari bulan 3 di Yash, di Langkawi. Senarai nama akan dikeluarkan pada minggu ni. Minggu ni keluar nama. Siapa yang akan follow saya ke Langkawi untuk live trade di atas kapal layar. Okay, sebanyak. Suara slow. Suara saya slow? Slow ke? Slow? Test. Slow ke? Tak dengar? Baru kuat? Mic jauh sangat? Oh, itulah. Mic jauh sangat, bang. Aduh. Tapi boleh dengar kan? Clear kan? Boleh dengar kan? Saya dengar. Okey. Personal coach, private coaching. Okey, private coaching tu, saya tak panggil dia sebagai personal coaching tau. Saya akan panggil dia sebagai private coaching. Kenapa kita panggil dia sebagai private coaching? Sebab memang eksklusif. Saya akan buat eksklusif. Saya akan buat one-to-one sharing selama 2-3 jam. Alright, di tempat yang memang eksklusif. Dia very private. Jadi saya memang one to one dengan orang tu. Jadi siapa yang dapat terpilih, saya cakap tahniah. Okey, saya akan bagi banyak gila ilmu, boleh tengok macam mana saya entry, macam mana saya tekan. Alright, lepas tu kalau nak follow, boleh follow, jangan risau kalau MC pun saya akan ganti.
Alright. Jadi kalau pergi time tu dapat $200, $200 tu korang punya. Kalau dapat $500, $500 tu korang punya. Boleh? Private coaching. Yang private coaching. Kalau korang nak profit AA pun AA boleh bagi. Contoh katalah saya dapat $200 lah private coaching. Ataupun time private coaching tu saya dapat $500. Nak $500 tu, okey boleh ambil kalau nak. Padu tak? Kan? Kalau masa private coaching buat $500 kan. Korang pun cakap, saya nak $500 tu boleh tak? Boleh ambil. Kalau nak ambil. Saya withdrawkan $500 saya bagi. Kan? Saya sebenarnya bang, kalau profit ni saya dah tak heran sangat lah guys. Alright? Saya tak heran sangat dah. Pilih berdasarkan apa? Saya pilih berdasarkan yang biasa aktif lah dekat dalam Super Scalper. Mostly yang affiliate, yang selalu buat affiliate program. Yang affiliate program ni macam contohnya Kang Sarmi ni, dia selalu dapat sebulan dalam 5-6 ribu daripada affiliate kita orang. Kita orang selalu buat affiliate program. Contohnya Nash Maru kan, setiap bulan dia boleh buat dalam 5,000 kan, pernah dapat 13,000, tak salah saya 11,000 pernah dapat, tak salah saya. Nash Maru kan. Jadi affiliate yang kita orang buat adalah salah satu program di mana kita bagi duit percuma kepada mereka-mereka yang nak kerja dengan kita dan buat part time. Siapa yang nak join affiliate tu, korang boleh pergi tanya Katie macam mana nak join affiliate tu. Percuma juga affiliate tu, tak payah bayar. Okay. Alright. AA tak dengar. Macam mana boleh tak dengar? Saya nak private coaching juga boleh ke? Apa tu? Golden SOP hotline. Katie ke? Tak bayar lah Katie. Aku nak pergi pun tak nak bawa kau. Tahu tak? Maman dah cakap tadi. Maman cakap tak payah bawa lah Katie. Kita orang nak pergi, kita dah survey tempat yang kita orang dapat private coaching tu. Satu malam tu lebih kurang dalam 1,000, 2,000 satu malam. Very nice place. Right? Kita akan hang out dekat situ. Okay, mungkin BBQ ke whatever. And then I think tak tahulah sama ada Katie nak boleh ikut ataupun tak, tapi saya akan bawa Maman dengan Ustaz tu kot. Tapi kalau Katie nak ikut, soalnya tak jalan mana, jauh. Iya ke? I think mic ada problem kot. I punya mic problem ke? I punya mic problem ni. Sekejap. Kalau macam ni ke macam ni? Okey tak? Ni okey? Test. Test. Ni okey kot? Okey. Okey jadi tadi lah, itulah. Test. Okey. Settle lah. Okey. So on private coaching tu tak boleh buat ramai lah guys. Kita boleh buat seminggu sekali. Saya target seminggu sekali hari Jumaat. Jadi siapa yang nak join private coaching tu, alright? Korang rajin-rajin lah aktif kan. Kita mungkin buat dekat Johor. Kita mungkin buat private coaching tu dekat Kedah kan. Ataupun kita buat Langkawi kan. Kita buat dekat Penang ke. Kita pergi kat Pahang ke. Kita pergi Kuala Terengganu ke. Kita pergi kat Kota Baru ke. Alright. Tapi kita akan buat private coaching tu one-to-one session. Alright. Sabah ada chance ke? Of course lah ada kan. Saya akan buat. Seronok tak? Kalau korang rasa seronok macam ni, then saya akan buat. Private coaching ni dia macam menggantikan sementara waktu untuk road tour. Kalau korang nak suruh buat road tour, kita buat road tour, kita continue. Tapi seperti yang saya bagi tahu, untuk road tour, siapa yang rasa road tour tu membantu korang untuk buat saya punya sharing, korang boleh pergi dekat dalam channel Super Scalper, korang spam. Alright? Korang spam kita orang supaya kita orang alert yang korang memang perlukan road tour tu. Road tour okey tak? Datang Perak, insya-Allah saya akan datang Perak. Terover seronok. Okey. Okey, kita akan buat program tu Okay guys. So without further ado, syakadu-kedu. Hari ni kita nak belajar apa? Hari ni kita nak belajar tentang candlestick guys. Alright, kita belajar basic candlestick. Apa itu support resistance, RBS, SBR kan? Lepas tu kita akan pergi ke topik yang kedua. Topik yang pertama hari ni kita akan belajar candlestick dan juga RBS, SBR, support dan resistance. Very basic tetapi very powerful.
Kan? Sebagai contoh hari ni saya dah bagi tahu, saya dah marking satu tempat. Saya kata okey, lepas ni EU akan naik sampai dekat level ni, lepas tu dia akan terjun. Kan? Betul tak? Lepas tu dia terjun. Dia buat candle berbaris-baris, beberapa batang candle. Itu topik kita yang pertama untuk hari ni. Dan topik yang kedua hari ni adalah kita akan belajar tentang moving average. Dan macam mana kita nak belajar tentang moving average? Single pattern candlestick ke? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang topik kedua iaitu moving average, di mana macam mana kita nak tahu apa EMA 100, apa EMA 200, okey? Moving average 100, moving average 200, apa signifikan dia? Kalau dia break 200, kenapa kita kata 200 tu very powerful, right? Okey, bismillahirrahmanirrahim. So yang pertama sekali, kita tengok ni dah lebih kurang dalam 400 lebih saya mulakan kelas sepatutnya kita tak nak kelas, kita nak start ngam-ngam pukul 9.30. Jadi siapa yang lambat tu rugi saya minta maaf, kita tak border. Kita tak layan. Siapa yang lambat tu masalah dia, bukan masalah kita. Okey, kita start terus pukul 9.30. Right, jap. Okey. Okey, kita ada lebih kurang dalam 450 orang. Okey, jap. Saya nak share. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So now, saya rasa semua nampak benda ni Semua orang nampak saya punya page. Sekejap saya nak buka. Okay. Right. So, benda pertama sekali. Benda nombor satu. Bila kita sebut pasal technical analysis ni. Okay, satu benda yang kita boleh tahu. Bila kita nak buat technical analysis, dia mesti ada chart. Kan? Dia mesti ada chart. Chart ni sebenarnya apa guys? Sebenarnya chart ni adalah pergerakan harga mengikut masa. Okey, korang kena ingat ni. Chart adalah pergerakan harga pasaran mengikut masa. Okey, so bila kita sebut pasal chart ni guys, dia ada banyak jenis chart. Korang jangan ingat ada satu jenis chart je. Ada banyak jenis chart. Ada candlestick chart. Okey, yang biasa korang dengar. Ada Heikin Ashi. Ada Kagi chart. Ada line chart. Ada line chart. Ada banyak lagi. Ada SOSO chart tu, aku dah lupa apa nama dia. SOSO chart. So ada banyak chart. Jadi kalau korang tengok jenis chart ni terlalu banyak. So depend kepada type of analysis yang korang nak guna. Sebenarnya chart memang korang boleh multiplekan dia. Tetapi kalau untuk kita dekat dalam super scalper ni, kita hanya menggunakan candlestick. Okay? Kita ada gunakan candlestick chart. Now, bila kita sebut pasal candlestick chart, ramai orang salah faham. Sebenarnya candlestick ni sebenarnya adalah, dia sebenarnya apa? Candlestick ni sebenarnya guys adalah psikologi. Okay? Psikologi pasaran. Faham tak? Candlestick maksudnya psikologi pasaran. So bila kita combinekan dia, ini adalah kita kata reaction. Okay? Reaction dalam pasaran. Dan bila kita tengok secara keseluruhan, dia adalah keseluruhan psikologi dalam pasaran. So apa maksud psikologi? So dalam pergerakan chart ni kan, sebenarnya kita ada harga buka, tutup dan high and low. Apa maksud dia? Okay, contohnya kita panggil dia, chart dia macam ni. Ni selalunya korang tengok kan. Penting tak tahu benda-benda ni? Penting gila. Penting gila. Okay, saya bagi contoh satu chart. Okay. So bila kita tengok macam ni, katakanlah color hijau ataupun kita panggil dia sebagai candle hollow. Hollow hollow. Kenapa hollow? Kalau ikut sebenarnya, chart sebenarnya bukan warna hijau dengan warna merah. Dia sebenarnya warna hitam dan warna putih. Kalau sebenarnya dia bukan warna hijau, dia warna hollow. Hollow tu maksudnya candle ni naked, kosong. Okay. So kalau sekarang ni, kalau warna hijau menggambarkan candle hollow, kita panggil candle hijau. Tapi sebenarnya kalau korang jumpa hijau, hitam, putih tu menggambarkan warna hijau. Okey, so bila kita nampak candle macam ni, kita tahu yang dekat bahagian bawah ni adalah open price. Okey, open price. Maksudnya bila candle buka 59 saat, contohnya kita kata ni candle 1 minit. 0.00 dia buka pada pasaran dekat sini. Okey. Dalam tempoh 1 minit tu, dia akan high, low, high, low, high, low kan? Dekat bawah sekali ni, shadow ataupun kita panggil dia sebagai wick, ini adalah low price. Lowest price. Kita panggil dia sebagai LP. Okay? Lowest price.
pada satu masa. Ataupun kalau kita tengok dalam 1 minit, harga terendah dalam tempoh 1 minit. Yang dekat bahagian atas ni adalah highest price. Dalam masa 1 minit, okay, highest price dia berada dekat atas ni. Dan ini adalah dia punya close price. Okay. So dia open dekat sini, lowest dekat bawah, highest dekat atas, dan dia close dekat atas. So kalau dia close dekat bahagian atas, ini tandanya market akan bullish. Okay, sebab color hijau, market bullish. Okay, now, bila kita nampak candle warna merah, apa signifikan candle warna merah ni? Okay, apa signifikan candle warna merah? Kita pergi terus laju-laju. Kita tak nak lambat-lambat sebab benda ni very simple, very basic. Tapi sebenarnya itu adalah signifikan. Kenapa? Kejap lagi saya akan explain dekat korang. Okay. Right. So ini adalah candle yang penuh. Kalau kita tengok warna hitam, dia penuh. Body dia ada body. Candle body, candle hollow. Tapi kalau sekarang ni dia color warna merah. So bila kita nampak macam ni, kita tahu dekat sebelah kanan kita, ini adalah open price. Okay. Dan ini adalah highest price. Ini adalah lower price dalam masa 1 minit. Dan ini adalah dia punya close price. Okay. So jadi maksudnya ini adalah candle bearish. So ini adalah candle bearish. So dalam candlestick ni sebenarnya dia menggambarkan a lot of story. Apa story yang kita nak tahu? Okay. Yang pertama, kalau katakanlah candle ni dia close dekat bahagian atas, ini bullish. Dan ini adalah candle bearish. Okay. Aku rasa semua orang faham. Semua orang tahu. Tetapi, kalau korang nak tahu, ada beberapa candlestick pattern ni yang very powerful. Okay. Ada beberapa candlestick pattern yang sangat-sangat powerful. So maksudnya kalau berlakunya bullish candlestick pattern, dia akan sangat-sangat strong. Kalau dia ada bearish candlestick pattern, dia sangat-sangat strong untuk jatuh. So contohnya kalau kita belajar, yang pernah korang belajar dengan saya adalah yang pertama, very very powerful. Nombor 1. Dalam banyak-banyak candlestick, ada satu candlestick yang sangat power. Ya, apa candlestick tu? Nama candlestick tu bukan engulfing, tapi candlestick Marubozu. Okay. So untuk pengetahuan semua, candlestick yang paling power di dunia, nama dia candlestick Marubozu. Jadi kalau korang nampak candlestick Marubozu, kan, dekat 1 minit, sebenarnya itu tandanya market sangat-sangat super bullish. Kalau korang nampak ni, Marubozu, maka candlestick sangat-sangat bearish. Okay, saya tunjuk satu sampel. Kalau kau tengok yang recent ni, yang terbaru, nampak tak? Ini lebih kurang kita panggil dia sebagai candlestick Marubozu. Nampak tak? Dia tak ada shadow. Bawah tak ada shadow atas. Dia ada sikit je shadow atas, shadow bawah. Dan apa yang berlaku? Dia naik. Okay. Sama juga kalau kita nampak ni. Candlestick ni solid. Nampak tak? Solid ke bawah. Ini tandanya candle Marubozu. Tanda dia nak jatuh ke bawah. Kalau kau tengok bullish, strong memang dia akan bullish. Okey, ni nampak candlestick Marubozu tapi dia fail. Tapi kalau dia fail sekalipun, dia mesti ada hijau dia. Okey, nanti kita akan explain pasal benda ni. Nampak tak ni candlestick Marubozu? Candlestick Marubozu, tanda market memang strong untuk jatuh. Ni nombor 1, benda pertama yang kau kena tahu. Nampak tak ni Marubozu? Marubozu. So kalau kau nampak Marubozu, candle Marubozu, tanda candlestick memang strong untuk naik ataupun jatuh. Itu nombor 1. Candlestick yang power yang pertama, Marubozu. Okey. Sekejap lagi saya akan explain. Candlestick yang kedua power yang saya jumpa selalu ada. Yang kedua adalah engulfing. Okay, engulfing. So dalam engulfing, right? Dalam engulfing, dalam mazhab saya, mazhab Marubozu, dalam mazhab Marubozu traders, kita ada 6 jenis engulfing.
Okay. Dan korang kena familiarizekan engulfing ni. Korang kena masterkan engulfing. Ui, ada fries. Siapa yang goreng fries ni? Jangan ni. Okay. Ada tertarik. Sekejap ada orang kat luar. Diorang tunggu AA buat kelas. Rajin diorang. Cathy malas. Dia balik awal. Okay. Ada mama dengan ustaz. Okay. So engulfing ada 6 jenis. Dan yang ketiga adalah harami. Okay. So kalau korang jumpa 3 candlestick ni, okay, ini tandanya market very very strong. Okay, tanda ketiga dia. Saya kalau dekat dalam Super Scalper ni, saya baru ajar 2 benda ni. Saya baru ajar dua setup ni. Marubozu dan juga engulfing. Okay, now. Apa beza engulfing dengan harami? Bezanya adalah, nanti kalau umur korang belajar, saya akan tunjukkan korang banyak lagi type candlestick pattern yang lain-lain yang korang mungkin boleh pakai, tapi yang ni korang kena masterkan 3 ni dulu. Apa beza engulfing dengan harami? Engulfing adalah candle yang makan candle sebelah dia. Kalau kita nampak bullish engulfing, candle yang makan candle sebelahnya. Engulfing ni sebenarnya masuk apa? Masuknya mematikan. Okey, tulis kat situ. Harami membawa masuk mematikan. Saya ulang mematikan. Mematikan apa? Mematikan trend sebelumnya. Itu masuk engulf. Kalau korang nampak, katalah candle merah, ini adalah bearish. Tetapi candle bullish mematikan candle merah, itu maksudnya engulfing. Harami pula adalah masuk membawa. Okey? Dia maksudnya membawa. Maksudnya, kalau katakanlah kita kata bullish harami, sorry. Okey. Ini adalah bullish harami. Ni bullish harami. Bezanya besar ke depan, kecil ke depan. Okey. So, bila korang nampak harami ni, ada orang tanya, kalau harami ni boleh tak bagi tips? Macam mana kita nak gunakan harami ni? Okey, caranya cukup mudah. Kalau korang nampak harami ni, okey, sama ada korang nak buy ataupun nak sell, korang markingkan dia dekat bahagian atas. Boleh pakai dekat 5 minit ke, 15 minit ke, ataupun nak pakai dekat 1 hour ke, korang tandakan dekat atas. Ni. Okey. So, kalau dia pecah dekat bahagian atas, maksudnya harami ini valid. Tandanya dia nak naik. Okey, faham tak? Maksudnya, basically kalau ada harami ni, kadang-kadang dia sideways kat tengah-tengah ni. Kalau dia turun ke bawah, maksudnya harami tu tak valid. Jadi kalau ada harami, korang kena tunggu confirmation. Di mana dia kena break dekat bahagian atas. Ini cara trade guna harami. Tapi kalau boleh, dia selalu muncul juga sebenarnya. Okey, saya bagi satu sampel. Ini engulfing Merah, hijau makan merah. Ini engulfing. Contoh harami. Kejap saya tengok. Ada tak harami? Okey, ni. Okey, tengok ni. This is harami. Okey. Ini adalah bearish harami. Okey, jap. Saya tunjuk kat sini. Ini pun ada satu bullish harami. Okey, kalau kau tengok kat sini kan. Kalau kau tengok tiba-tiba market sideways. Cuba korang tengok bila market tu tengah sideways tu, cuba perhatikan dia. Ada tak harami kat situ? Okey, dekat sini ada satu bearish harami. Merah, hijau makan merah. Ini adalah bearish. Okey, sebab merah dekat depan. Jadi sepatutnya dia turun ke bawah kan? Nampak tak? Dia tak berjaya turun. Dia tak turun dengan body. Lepas tu dia fail ke atas. Tandanya ini adalah harami fail. Okey, harami fail. Ada banyak yang korang boleh tengok kalau korang perhatikan. Sebelum market nak bergerak. Ni. Ini adalah bullish harami. Lepas tu dia fail. Ni pun boleh pakai. Tapi kalau korang tak nak pening, korang boleh fokus kepada engulfing. Faham Engulfing. Alright. Ni engulfing. So, nanti saya akan ajar korang lagi. Kalau siapa yang tak faham, saya akan bagi dalam bentuk video ke apa semua. Saya akan ajar Marubozu teknik dan juga engulfing teknik. Okay. Marubozu teknik dan engulfing teknik. So, okay.
So 3 candlestick ni yang paling master. Kalau korang nak master ada lagi banyak. 3 black crow lah, 3 white soldier lah, apa nama piercing lah, banyak memang banyak. Tapi yang kita nak fokus cuma 3 benda ni. Tapi yang korang perlu fokus, wajib fokus dua benda ni, Marubozu. Okay, now. Kadang-kadang ni penting untuk korang. Tengok sini. Ada orang tanya saya, macam mana AA take entry kalau AA nampak market bullish? Dengar sini ataupun market bearish. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok sini saya nak tunjuk kat korang. Ni ada orang tanya saya ni. Bertubi-tubi soalan tanya. Macam mana AA entry every candle? Ni saya nak tunjuk. Saya sebenarnya the way saya entry, saya tutup dulu. Okey. The way saya entry, saya padamkan ni dulu Okey, saya hide dulu. Okey. Okey, let's say now. Katakanlah, ni nak tunjuk kat korang cara saya baca candlestick. Katakanlah saya nampak trend ke bawah. Okey, saya nampak trend ke bawah. Ni, trend ni ke bawah ni. Naik turun ke bawah. Ni contohlah trend ke bawah. So, saya nak masuk entry almost every candlestick. So, macam mana saya buat? Okey, saya sebenarnya hanya berpandukan pada candlestick sahaja. Saya tengok pada satu candlestick, semua candlestick ni saya berpandukan. Tapi korang kena pastikan trend korang semua betul. Maksudnya trend korang kena betul. Maksudnya kita ada 3 trend. Kejap lagi saya akan ajar dalam MBA, dalam topik MBA. Ada grand trend, ada major trend dan ada minor trend. Okey, lepas ni kalau grand trend, major trend, minor trend, katakanlah dia bearish. Okey, dia bearish. Dan kita tahu market memang nak turun jauh. So, macam mana saya entry? Saya akan tunggu setup impulsif. Okey. Now, macam mana saya tahu dia akan turun? Katakanlah ni candlestick warna hijau. Okey, ni candlestick warna hijau. Tiba-tiba ada satu candle Marubozu turun. Turun. Okey, ni nampak tak candlestick Marubozu turun? Jadi, apa yang saya buat adalah saya boleh tekan butang sell selagi mana dia tak break candle ni. Body ni. Faham tak? Jadi, saya akan tunggu dia impulsif. Maksudnya kalau dia impulse, kalau candlestick terlalu besar macam ni, candlestick panjang macam ni, saya akan tunggu dia separuh. Maksudnya dia impulse separuh ataupun dia masuk dekat level shadow. Saya ulang dia masuk dekat area shadow. So kalau katalah dia naik separuh ataupun dia naik dekat bahagian shadow, saya akan tekan butang sell. Selagi mana dia tak break. Okey, sebagai contoh macam ni. Katakanlah ini adalah candle bullish. Kalau ini candle bullish, saya akan masuk entry saya dekat level ni. Ni entry buy. Katalah trend, major trend, semua dekat bullish. Jadi saya akan buy dekat sini. Saya re-entry balik impulsif saya dekat buy zone kat sini. Dekat bahagian shadow. Kalau katalah body tu solid, saya ambil dekat tengah-tengah sebab saya takut dia tak sampai. Dan kalau katalah trend tu bearish, saya akan ambil dekat bahagian shadow ni. Ini adalah tempat saya entry sell. Okey. Provided tempat ni adalah impulsif. Okey, contohlah kan. Tiba-tiba korang nampak dia trend dia turun, tengah turun kan. Dan korang kata, alamak lambatlah nak tunggu MA. Korang pun kata, aku gatal tangan nak tekan butang sell juga. Sebab apa? Tengah terjun ni. MA tengah turun, MACD tengah turun, stochastic tengah turun. Korang dah geram dah. Takkan nak tunggu dia patah balik? Lambat kan? Kalau patah balik takut kena libas. Betul tak? Jadi apa saya buat? Okey, saya akan tunggu, saya akan pastikan candlestick tu, let's say dekat sini kan. Okey, dia buka kat sini betul? Okey, so apa dia buat? Bila dia tarik je ke sini dalam masa 29 saat dalam zone saya ni, baru saya tekan butang sell. Okey, so bila saya tekan butang sell, dia tertarik ke bawah, walaupun sedikit, saya akan profit. Okey? Saya akan profit. Maksudnya saya akan tekan sell. And then saya akan pastikan kalau saya nak tekan lagi sell, saya kena pastikan dia sentiasa ada ke bawah macam ni. Dia sentiasa turun ke bawah macam tu. So, masa saya entry kat sini, kalau dia turun ke bawah lagi, maksudnya saya boleh entry lagi, sell lagi. Tetapi, kalau katakanlah, tiba-tiba, saya masuk sell kat sini,
dia break saya punya atas ni, kan? Dia break ke atas ni, saya takkan re-entry. Boleh juga nak re-entry, tapi korang kena hati-hatilah sebab kita kena, orang kata apa cakap kita dah masuk dalam setup yang impulsive, setup yang candlestick. Ini candlestick impulsive. Tapi kalau katalah dia close dengan body, okay, dia close dengan body, memang confirm saya takkan masuk. Sebab apa? Sebab dia akan buat retracement nama dia. Okay, sebagai contoh macam ni. Kau tengok ni, dia patah balik, katalah tengah ataupun ujung. Ni kan candle Marubozu. Kalau candle Marubozu, saya ambil dekat bahagian tengah. Dia pergi dekat bahagian tengah, saya akan masuk sell. Nampak tak? Dia close lower. Kalau dia patah balik, dia buka kat sini kan. Dia patah balik dekat dalam zone ni. Dia patah balik dekat dalam zone ni. Nampak tak? Dia patah balik dekat dalam zone ni, saya akan re-entry. Okay? Saya akan entry balik. So setup sell saya ni masih lagi valid untuk saya sell. Kalau saya, selagi mana dia tak break body kat sini. Candle ni. Kenapa kat candle ni AA? Okay, sebabnya macam ni. Saya tunjuk Okay. Sebab bila dia buat lower low ni, saya masuk bila dekat tengah. Ini candle Marubozu. Kalau Marubozu, saya akan ambil dekat bahagian tengah. 29 saat, saya tengok dia close dekat body. Okay, nampak dia break ke bawah. Maksudnya ini masih lagi sell. Ini masih lagi seller. Provided semua setup masih sell Provided semua sell. Maksudnya valid lagi untuk kita sell. Lepas tu kalau dia buka kat sini, dia pergi dekat dalam zone ni, saya akan masuk lagi. 29 saat saya akan masuk. Okay. Lepas tu yang ni boleh tak saya nak, the next candle ni boleh tak saya sell? Jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia gagal untuk buat lower low yang baru. Okay. So jadi yang ni saya takkan masuk sell. Tapi bila dia buat lower low yang baru, maksudnya saya akan masuk sell lagi sekali kat sini. Candle, the next candle saya akan masuk sell. Okay. So jadi ini candle macam Marubozu sebab dia close dengan body. So bila dekat tengah-tengah, dia tarik ke tengah-tengah 29 saat, baru saya masuk sell. Nampak tak dia buat lower low baru? Okay. Kalau dia buat lower low baru, saya akan tunggu dekat bahagian zone ni. Ni kan dia buka baru ni. Okay. Masuk je dekat dalam zone ni. Nampak sikit je dia masuk, dia terjun bawah. Boleh sell lagi tak? Boleh sell sebab dia buat lower low baru. Jadi kalau korang tengok, kan? Okay. Tapi ni saya tak boleh nak masuk lah. Kenapa tak boleh masuk AA? Sebab yang ini, dia tak pergi dekat tengah. Jadi saya tak masuk. Kalau tak pergi tengah, saya tak ambil. Saya akan ambil dekat tengah ataupun dekat ujung ni. Ini je. Kalau solid macam ni, saya akan ambil tengah. Tapi ni tak pergi. Okay. Yang kedua, yang ni boleh tak saya nak masuk candle yang ni? Tak boleh. Sebab yang ni gagal untuk buat lower low. Jadi yang ni saya tak masuk. Yang ni saya mungkin masuk. Nampak tak? Now, so bila katalah candlestick ni buat lower low, dan bila dia pergi dekat bahagian atas ni korang masuk, dan korang profit, maka korang tengok ini dah win, dan ini dah buat higher high, dan dia tak buat lower low, korang tak masuk dah. Di candle pun korang tak masuk dah. Dan nak confirmkan dia, kalau dia break dengan laju macam ni, ini tandanya market nak retracement. Okay. So contoh lagi kan, saya bagi contoh lagi. Ini cara kita dah, korang dah pergi lebih advance lah, right? Kita korang pergi lebih advance. Katalah semua indikator ni tengah naik, tengah turun. Okay, saya beritahu lagi sekali tengah turun. Kita tengok tengah turun. Okay, katakanlah korang tengah turun. Ni, korang nak tekan button sell. Korang cakap, alamak, lambatlah nak masuk buy. Nak tekan button sell. Boleh? Korang tengok, kalau dia buat lower low baru, okay, kalau dia buat low, lepas tu dia break. Tunggu dekat tengah ataupun dekat atas, korang masuk. Okay. Kalau tak ada, tak adalah. Right? Kalau tak ada, tak ada. Ni tak ada. Semua tak ada. Okay, ni tak ada. Okay, ni dia break. Nampak tak dia break? So, kalau dia pergi dekat bahagian tengah, 29 saat, korang masuk. Okay. Dia pergi kat tengah, 29 saat, korang masuk. Yang ni, kita tak masuk. Kenapa tak masuk AA? Sebab yang ni dia gagal untuk, tapi yang ni kat tengah yang korang ambil kan. Kalau korang win, korang kena counter lagi sekali. Tapi provided semua tengah sell. Semua indikator kena sell. Jangan semua indikator tengah buy, korang counter pergi sell. Memang cloud korang. Ini cara kita nak re-entry every candle. Kena pastikan candle tu buat lower low. Candle tu buat lower low. Kalau dia buat higher high, tak boleh. Okay, contohnya ni, nampak tak? Dia buat lower low. Pump, dia buat lower low. Right? Boleh tak nak masuk? 29 saat, dia pergi kat tengah, korang tekan butang, sell. Okay?
Then 29 saat. Kalau ni loss, tekan lagi sekali. Pam, dia turun. Dia buat lower low. Boleh masuk tak? Boleh. Yang ni buat lower low. Boleh masuk lagi tak? Yang ni boleh. Okay, so yang ni katakanlah korang loss. Nampak tak dia buat dengan Marubozu? Kalau korang nak counter balik, korang kena cari setup untuk buy. Lagipun ni memang setup buy ni. Dalam setup jala. Betul tak? Okay, so kalau setup buy, macam biasa, korang tengok ni, dekat dalam jala ni, bam, dia naik atas. Okay, nak masuk macam mana? Tunggu 29 saat, pergi separuh ataupun pergi dekat level ni, korang tekan butang buy. Okay, nampak bahaya high kan? Okay, so candle ni nak masuk kat mana? Masuk kat sini. So, bila dia turun ke sini, dekat shadow ni, korang tekan butang buy, dia tarik je, dia close ke atas, buat high high baru, korang boleh tekan butang buy. So, yang ni sepatutnya kalau saya masuk kat sini. Okay, so ni tak sempat nak masuk, tapi dia buat high high, boleh re-entry, 59 saat, 29 saat dekat tengah, korang boleh ambil. Nampak tak? Masih lagi cun-cun. Okay, masih lagi cun-cun. Semua cun-cun. Jangan counter trend. Kalau bullish, buat bullish. Tapi kalau kau masuk dekat sini, kan, tiba-tiba pump, dia float. Try masuk lagi sekali sebab market masih lagi bullish. Kalau korang win, korang kena stop. Kenapa kena stop? Sebab dia dah break candle yang dominant kat sini. Candle benchmark korang, dia dah break. Walaupun dia bullish ni pun tak kisahlah sebab dia mungkin turun ke bawah. Dan korang boleh nampak dia turun ke bawah. Tapi time turun ke bawah ni, kalau market tengah bullish, boleh ke kita nak sell? Tak boleh. Ini target untuk buy sahaja. Okay, so dekat sini, korang pun tunggulah dekat jala. So korang tengok ada reversal, kan? Ataupun engulfing ke apa semua, korang start nak masuk. Nak masuk every candlestick. Katalah semua tengah bullish. Yang ni, katalah semua tengah bullish, korang nak masuk every candle. Boleh ke? Okay. Kalau korang nampak, contohnya macam ni. Boleh tak nak masuk? Boleh masuk. Sebab dia buat high high. Lepas tu dia turun. Korang nak ambil lagi sekali? Boleh. Yang ni boleh masuk. Yang ni boleh tak nak masuk? Tunggu setengah, tekan butang buy, masuk. Tiba-tiba tak break. Okay, so the next candle korang tak masuk. Kenapa? Sebab dia tak buat high high. High high tu dengan shadow pun tak apa. High high tu dengan shadow pun tak apa. Okay? Contohnya yang ni, dia buat high high baru. Korang pun kata, okay, aku nak masuk buy. Boleh ke? Okay, masuk dekat level ni. Okay, masuk kat level ni. Bila dia turun, dia buka kat sini kan? Dia turun kat level ni. Okay, korang tekan butang buy. Okay, tekan butang buy. So, kalau loss, counter lagi sekali. Nampak tak dia buat high high baru? Tekan lagi. Okay, boleh buat high high baru? Tekan lagi. Sampailah, kalau korang nampak, dia break candle sebelah macam ni. Okay, kalau dia break candle sebelah ni, korang kena hati-hati. Sebab takut dia buat pull back. Tapi, saya nasihatkan korang, janganlah makan semua candle. Korang gila ke apa? Jangan buat semua candle. Korang boleh test dekat demo. Buat makan dalam 3 candle, cukuplah satu trend tu 3-4 candle. Aku tak nak ajar macam ni sebab takut korang tekan semua candle ni. Kan? Yang candle reverse pun korang tak nak tekan. Kan? So korang tak perasan nak berlakunya reversal. Jadi, nasihat saya, kalau market tengah bullish, makanlah 3-4 candle, 2 candle. Lepas tu tutup PC. Cukup target, tolong stop. Alright? Tolong stop. So, kalau dia break ke bawah ni, okay, dia break ke bawah, kalau korang nak stop, boleh stop, tunggu setup recovery. Korang dah belajar setup recovery kan? So, ni kita panggil dia sebagai impulsive candlestick. Ni nama dia impulsive candlestick. Okay? Impulsive CS. Lagi satu kita tekan adalah impulsive MA. Okay, ada satu impulsive candlestick, lagi satu adalah impulsive MA. Impulsive MA tu lambat setup dia. Kalau korang nak cepat, nak laju, impulsive candlestick. Okay, saya cuba tengok ada setup tak. Okay, now. Kalau yang candle yang macam ni, ini setup MA, setup bullish. Sepatutnya 59 saat, 29 saat tadi, kalau dicucuk kat sini, kita tekan butang buy. Okay, tekan butang buy kat sini. Kenapa kita tekan butang buy kat sini? Sebab market bullish. Market tengah uptrend, ada setup, tekan butang buy. Ada setup, tekan butang buy. Kalau katalah market bullish kat sini, macam mana kita nak masuk every candlestick AA? Okay, kalau candle sebelah dia break buat high baru macam ni, dia break, bump break, tunggu, naik.
Okay, yang ni dia gagal buat high baru. Tunggu dulu. Okay, yang ni dia break high baru kan. Dia buat high baru candlestick sebelah ni kan. Ni contoh ni. Dia break high baru. Dan dia tak buat lower low, dia buat high baru. Okay, so the next candle dia turun separuh, korang tekan butang buy. Korang win. Tapi kalau nampak dia tak buat high baru, dia tak buat lower low baru, ini korang stay. Ini korang stay. Okay, ini korang stay. Kalau yang buat high baru tu warna merah, apa kita buat? Jangan masuk. Bullish mesti hijau. Yang kalau dia buat lower low tapi warna hijau, tak valid. Bearish mesti merah. Okay. So jadi maksudnya yang ni je valid. Nampak tak? Yang ni valid. Okay. Masuk dekat dalam body, dekat shadow dia ni. Okay. Bila dia cucuk dekat dalam shadow, tarik, win. Kalau loss, counter lagi. Janji, market tengah bullish. Okay. So contohnya kalau nampak Marubozu ni, apa yang korang kena buat? Tunggu 29 saat. Dia pergi dekat bahagian tengah. Korang tekan butang buy. Okay. Dan candle ni, dia tak buat high, tak buat lower low. Kita tak masuk candle ni. Tunggu setup. Ni ada orang masuk ke? Bun? Ada orang masuk ke? Okay. Mari kita try. Kita try. Okay. Saya tak tengok stock apa semua ni. Saya cuba masukkan dekat mana saya masuk. Okay. Satu sampel. Katakanlah ni. Kalau yang macam ni kita tak nak. Ini adalah candle engulfing tau. Ini candle engulfing. Kalau candle, kalau candle engulfing ni. Tunggu kat sini. Nampak? Tunggu kat bawah ni. Tunggu kat bawah ni. Korang tunggu kat bawah ni. Ni. Tunggu kat bawah. Okay. Tunggu kat bawah. Jangan pak masuk je tu. Jangan. Kalau korang nak masuk, tunggu kat bawah ni. Kalau dia tarik shadow sikit pun, korang dah win. Nampak tak ni? Ni. Okay. Why? Kalau katakanlah korang pun masuk. Let's say tengok sini baik-baik. Kalau korang masuk, ni market tengah bullish ni. Okay. Katakanlah korang masuk dekat tengah ni. So apa jadi? Yang menariknya, korang tak panik. Ni. Nampak ni? Korang masuk dekat sini, dia bagi kat shadow, korang tak panik. Tapi dengan syarat korang kena pastikan yang korang entry tu adalah market tengah bullish. Jangan counter trend. Ni masuk dekat tengah ni. Ni kat sini. Ni. Pump kat sini. Masuk. Bila dah masuk, relax lah. Tengok. Alhamdulillah, aku profit. Kan? So dia buat high baru tak? Dia buat a little bit high tapi dia buat lower low. Tapi ni kan dia mana hijau. Boleh tak nak masuk? Okey, boleh. Kalau korang nak masuk lagi sekali, korang tunggu dia pergi dekat bahagian bawah ni sepatutnya, baru kita entry. Kalau dia tak turun jangan masuk. Jangan masuk. Walaupun ni boleh je nak masuk ni sebab dia masih lagi bullish. Kan? So nanti kalau kena ni, okey nampak dia buat high baru. Okey nice. Kalau dia buat high baru, nanti kau tengok dia turun, kita ambil lagi sekali. Saya tak buy. Tapi korang ingat dalam satu trend ni janganlah ambil semua candlestick. Korang kena ambil 3-2 kali win kan. Kalau korang geram lambat nak tunggu dia turun ke bawah, apa yang korang boleh buat? Boleh entry impulsif. Right? Boleh entry impulsif. Ada alternatif untuk korang masuk. Tak adalah korang masuk ikut suka hati korang. Betul tak? Okay. Bukan kata tak boleh. Boleh nak masuk. Cumanya bahaya. Kalau kita boleh tunggu, lagi bagus. Okay, tengok candle ni. Tengok candle ni Cara nak masuk every candlestick. Okay, turun bawah sikit. Tengah ke bawah ni ke? Tapi kalau cantik kat bawah ni lah. Right? Kalau cantik kat bawah ni. Okay, kalau korang masuk tengah, dia akan cari juga dekat level bawah ni. Tengok saya tunjuk Dia cari juga kat bawah ni. Bukan kata tak boleh. Boleh, dia akan cari. Ni tengah. Saya tak tengah. Tak di tengah ni, sepatutnya kat bawah ni. Kita sepatutnya masuk bawah ni. Okay. Janji, kena ingat, trend kena betul. Okay. Kalau katalah lebih daripada 29 saat, apa yang kita buat adalah jangan entry. Kita nak masuk kat sini kan. Aku nak yang dia laju. Sop dia laju ambil 29 saat kat situ. Macam tu. Baru cun. Okay. Alamak. Lambat masuk. Okay, lambat masuk. Okay. Alright. So, bila kita dah counter, once korang dah win, korang kena stop. Masuk entry nombor 1 balik. Tapi trend kena follow. Saya ulang trend kena follow. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air teh, tarik.
Dekat luar hari ni hujan. I punya team bagus tau. Pergi beli air tarik kat bawah. Dia takut aku dahaga. Okay, sekejap Air masuk entry nombor 5. Macam biasalah. Korang kena masuk ikut jadual. Masuk ikut jadual. Ini I masuk sembrono. Internet ada problem sikit. Sebab I masuk tu tak sampai lebih 29 saat. Lebih 59 saat. Okay. So, the moment kita nampak candlestick ni, dia break dekat candle ke atas ni, ini tandanya market masih lagi consider bullish. So nak masuk lagi macam mana? Okey, tekan lagi. Kat bawah ni sepatutnya. Bawah ni. Okey. Tekan kat bawah ni sikit, tengah-tengah ke bawah ke. Masuk je lah. Masuk kat tengah ataupun kat bawah, dia tarik sikit shadow, korang win. Okey. Kenapa kita buat macam ni? Sebenarnya teknik ni, dia sama je macam kita buat RBS SBR. Ingat tak? IA selalu cakap, bila dia naik, turun, ini adalah resistance. Kalau dia pecah, maksudnya resistance become support. Kan? Resistance become support. So, maksudnya bila market breakout resistance, itu tandanya market buat higher high baru. Sebenarnya kalau kau nak tahu, every candlestick ni, ini adalah resistance, ini adalah support. Ini adalah resistance, ini adalah support. Ini adalah resistance, ini adalah support. Sebab tu, kalau candle ni pecah, ni macam ni, right? Ini tandanya market nak bullish. Sebab tu dia bullish. Jeng, jeng, jeng. Okey, sekarang ni, candle ni dia tak buat high high baru. So, korang kena hati-hati. Kalau dia buat high high baru, baru kita boleh entry. Faham tak? Sekarang korang dah dapat satu ilmu bagus gila malam ni. Di mana saya ajar korang macam mana nak buat entry setiap candlestick macam AA buat. Setiap minit AA bantai. Ada yang saya bantai setiap minit kan. Setiap minit saya buat kan. Macam mana saya buat sebab the next candle tu dia break atas. Turun bawah saya makan. Dia break, turun bawah saya makan. Dia break, dia turun bawah saya makan. Saya dapat straight win. Okay, saya dapat straight win panjang. Sebab candle tu candle berbaris. Contohnya kalau candle baris macam ni, ini makanan aku lah ni. The moment dia break atas, buka, turun sikit, makan. Break atas, buka, turun sikit, makan. Break atas, turun sikit, makan. Every candlestick ni aku makan. Nampak tak? Bila candlestick berbaris, kau nampak tak dia buat higher high, higher high, higher high, higher high, higher high, higher high. Tu dia dah dapat rahsia dah. Dah dapat rahsia. Nampak tak kenapa kita tak buy? Nampak tak? Sebab dia tak buat high high baru. Ingat tak aku cakap tadi jangan banyak buy? Sebab dia tak buat high high baru. So, dari segi market psikologi, ada orang tanya, kenapa AA tahu? Oh, candlestick lepas ni nak buy, candlestick lepas ni nak jatuh, candlestick lepas ni nak retracement. Macam mana saya tahu? Saya berpandukan candlestick, saya boleh nampak. Rahsia dia. Rahsia hanya dengan bullish, bearish candlestick. Kalau dia break, apa nama? Dia buat higher high baru. Ini, kalau dia buat higher high baru, tunggu tengah ataupun dekat support, tekan butang buy, dia tarik, korang win. Okey. Ni, boleh tak kita nak buy? Kalau ikutkan setup MA, memang kita boleh buy. Tapi kalau ikut setup candlestick, kita tak boleh buy. MA masih lagi bullish. Okay? MA masih lagi bullish. Cumanya, kita boleh elak ni, candlestick retracement ni. Dengan kita boleh nampak pergerakan candlestick. Okey. Nampak tak? Dia dah break candle sebelah. Ni candle break candle sebelah. Adakah candle break candle sebelah ni kita boleh entry? Jawapannya, kalau trend tu masih semuanya bullish, korang boleh masuk. Ini kita trade guna MA. Okey, ini kita trade guna MA. Nampak tak MA? Ini trade guna MA. So kalau kita nak trade, nanti sekejap lagi saya akan ajar. Dan kalau kita nak re-entry, katalah kita dah nampak candle tu dah break higher high. 59 saat, korang pun kata, okey, aku nak masuk balik dekat bawah ni. Okey, contohlah kan. Mari saya tunjuk sampel. Okey, tapi kita akan tengok candlestick ni lah. Okey, 59 saat. Okey, tengok Okey, contoh saya masuk Okey, so bila kita tengok candle ni reflect kat sini, okey, kat sini baru kita entry. Nampak tak? Kat sini kita entry. Ni kat sini, tanda kat sini. Saya tunjuk contoh. Okey. Kat situ kita entry. Tanda kat situ entry.
Tanda je kat situ. Don't worry. Kalau korang tanda kat situ, kau tanda. Okay, aku masuk kat situ contoh. 29 saat masuk kat situ. Contoh ni dia respect MA kan. MA 33 kan. Tak apa, kita just nak tunjuk. Hari ni kita belajar pasal impulsif. Cara nak masuk dekat candle kat sini. Candle kat sini. Kan? So kalau kita loss, macam mana loss, korang tengoklah stokastik korang tu. Boleh masuk lagi tak? Kita tengok tengok ni. Okay. Alamak, salah masuk. Okay, nampak tak? So, bila korang masuk kat sini, korang akan win tau. Itu masalah dia. Dia tarik shadow, dia tarik shadow kan. Tadi korang ingat, aku dah lost ke? Tak. Kalau korang masuk dengan tempat yang betul, dia tarik dengan shadow, dan korang akan win. Tapi ni sepatutnya candle ni akan turun lagi ni. Kenapa candle ni akan turun? Okay. Sebabnya, macam mana saya tahu? Sebab dia break support candle sebelah. Okay, so kalau aku masuk lagi counter dekat sini, nak tulis sampel Kalau aku masuk lagi counter sebelah sini, tandanya candle ni akan jadi merah. Sebab dia break support ni, dia akan retrace. Ini yang menyebabkan korang nak win, dia akan ambil masa. Okay, kalau katalah korang masuk ni kan, korang dah nampak dia break support, korang tekan lagi. So apa jadi? Jadi macam ni. Sepatutnya ni korang win. Okay, tak apa, saya nak masuk lagi. Okay. Right, saya tunjuk kat korang. Nampak tak? Ini kenapa kita masuk di tempat yang betul. Nampak? Korang akan jadi macam ni lah. Alamak. Dia retrace lah. Dia retrace. Sampai 6 batang 7 batang candle. 11.48. Okay, nampak tak? Ini dia dah break support. Cara kita nak tengok dia break support. Automatically kita tahu candle sebelah tu akan turun. Sebab break support. So kalau korang lawan dia, kan, dekat stokastik pula, korang nampak dia tengah turun, korang tak stop. Okay. Dekat stokastik pula, korang tengok, dia dah break 50, tapi korang tak nak stop. Then korang counter lagi. Itulah yang menyebabkan korang MC. Sepatutnya kalau korang nak masuk every candle, boleh. Kan? Tapi tengoklah candle sebelah tu. Lepas tu tengok stokastik. Perhatikan stokastik. Kalau dia dah start turun, tolonglah stop. Kalau korang counter lagi, bukan kata korang possible akan loss. As long as major trend ni masih lagi bullish, and then stokastik MACD korang pun masih lagi okay. Tapi kalau nak ikutkan, major dengan grand masih lagi bullish dekat bahagian atas. Tapi korang punya short term momentum tengah bearish. So tak naklah, kalau boleh biar tunggu semua bullish baru best. Kalau korang nak makan every candlestick, boleh dengan syarat semua kena bullish. Grand cycle korang kena bullish. Grand trend korang kena bullish. Major trend korang kena betul-betul bullish. Right? Then minor trend korang pun mesti bullish. Kalau tak, memang tercedok. Okay? Right. Win. Okay. So kenapa saya win dekat sini? Sebab walaupun momentum minor korang masih lagi kat bawah, major trend masih lagi dekat atas. Masih lagi bullish. Okay. Dan kalau dah stop trade dulu. Okay. Ada orang tanya saya, boleh tak saya nak tahu sebelum stokastik ni turun ke bawah, macam mana saya nak tahu sebelum stokastik ni akan pergi ke 50? Okay, sebenarnya guys, kalau katakanlah MACD ni, tengok sini baik-baik. Kalau kau nak bullish, boleh bullish kat sini. Bila semua tengah bullish, korang boleh bullish. Tengok sini Dekat sini, ni nampak ni, MACD crossover, deadly crossover. Dekat sini, kat sini, korang tak boleh main impulsive candlestick buy. Faham tak? Sebab apa? Sebab yang ini deadly crossover dekat MACD menandakan jangan trade guna impulsive buy. Saya ulang lagi sekali. Okey, cara nak pakai ni, teknik ni, impulsive buy. Semua dalam keadaan strong momentum. Maksudnya dia atas MA 200. Okey. MACD mesti duduk dekat atas dan kena berada biru atas merah ni. Kena macam ni. Macam ni boleh kita main-main. Kita boleh trade. Faham tak?
Dan korang kena stop impulsive candlestick bila dia cross macam ni. Kalau dia cross macam ni, korang kena stop. Dekat sini korang dah tak boleh main bye-bye dah. Sebab sebenarnya MACD tengah turun. Momentum tengah jatuh. Faham? Okay, so maksudnya kalau yang macam ni, boleh tak saya nak tekan butang sell? Kalau yang macam, okay, yang macam ni boleh tak saya nak tekan butang sell? Boleh. Bawah MA 200. Okay, bawah MA 200. MACD duduk crossing ke bawah macam ni. Ini boleh tak kita nak tekan butang sell je? Boleh. Naik sell, 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 naik sell. So yang ni korang boleh trade sell. Macam tu. Tapi ni nampak ni. Yang ni boleh tak? Yang ni tengah turun, ini tengah naik, ini tengah turun, right? Jadi tak boleh. So cara kita nak gunakan every impulsive candlestick, yang pertama, ini kalau buy, tulis. Kalau buy, pertama, atas MA 200. Yang kedua, aku rasa korang seronok malam ni. Siapa yang tak join kelas malam ni memang rugi besar. Aku tak nak bagi video, minta maaf lah. Kalau yang bas tu, kalau tak boleh buat duit, lepas tu salahkan AA kan. Lepas tu tak boleh salah dah lah, bagi ilmu free kan. Lepas tu aku sebenarnya hari ni tau, Aaron demam tau. Hari ni Aaron tak boleh nak makan. Tak makan langsung dia hari ni. Sebab demam dia. Balik daripada sahut dia demam. Lepas tu tak makan, anak muntah-muntah kan. Aku pula datang office nak ajar korang. Tapi korang tak datang kelas. Betul tak? Semalam baru balik daripada Sarawak tau. Penat-penat datang. Sebab kerana aku tahu korang perlukan aku. Tapi kalau korang tak appreciate effort yang kita orang buat, aku tak tahu nak cakap apa dah. Sebab benda macam ni korang dapat dekat luar memang susah. Sebab benda free. Kan? Lepas ni kena charge kot, baru ramai orang datang. Sebab kalau yang bila kita orang charge, mesti ramai. Kalau yang kita bagi free ni, tak nak datang. Kan? Okay? So, bebel pula. Okay, yang pertama, kalau nak buy, mesti atas MA. Korang terbalik kan kalau nak sell atas MA. Yang kedua, korang kena pastikan MACD bullish. Then, mesti golden crossover. Mesti dekat golden crossover. Okay. Lepas tu of course lah, kalau bullish MACD crossover, yang ketiga ni korang mesti tengok kalau bullish stoch mesti atas 50. Okay. Yang keempat, korang mesti tengok price always higher high. Shadow. Wajib kalau dia buat tengah-tengah ataupun dia break ke lower, jangan masuk. Tak boleh dah buat impulsive candlestick. Yang keempat, yang kelima, entry korang dekat zone. Shadow. Kalau ada shadow ataupun half body. Kalau untuk Marubozu. Maru candle. Macam tu. Okay, so ni saya dah bagi kat korang tip. Dan korang kena stop lupa nota kat sini. Bagi siap-siap nota, nanti tak nota, stop, impulse, CS, okay. Okay. Not stop impulse CS kalau MACD deadly crossover atau korang nampak dia buat lower low. Especially Marubozu lah. Lower low Maru dengan body. Okay, body. Sebab kalau dengan body tu maksudnya dia solid. Dia nak turun lagi. Okay. So ni aku bagi nota kat korang. Okay. Okay, screenshot. Nota ni bagi dekat dalam coaching bagi kat coaching. Bagi like sikit. Nota tu. So that korang boleh nampak. Kan. Nota dah ada kat situ. Okay.
Okay, so ini adalah cara untuk kita masuk pakai candlestick impulsive candle. Impulsive candlestick. Memang best. Okay, so market masih lagi bullish. Tunggu market buat golden crossover. Nak makan every candle, dipersilakan. Ni, bila dekat bullish, ni kan masih lagi bullish. Semua ni masih lagi bullish sebab Grand masih lagi bullish. Kan? Grand masih lagi bullish. Lepas tu, bila dia buat golden crossover, nak makan every candle. Boleh ke Boleh. Tapi dengan syarat, nampak tak dia pergi ni. Okay, Grand masih lagi bullish. Semua lagi bullish. Okay, ni. Tengah ni kan. Tekan butang buy. Tapi yang ni tak crossover lagi. Tapi kalau gatal tekan je lah. Kan? Ni kan, contohlah. Pump, tekan. Okay. Okay, tengah. Tengah body. Kalau dia buat high height sebelum, sedap sikit nak buat. Dia buat high height sebelum, sedap sikit. Dia paling cantik ni kalau semua ni tengah bullish ni. Tengah bullish ni, tak bullish lagi ni. Kurang bullish. So walaupun dekat atas meja tengah bullish, tapi dia bukan golden crossover. Kalau boleh, bila golden crossover tu kita nak market every candlestick. Candle tengah. Kalau candle solid, ambil tengah. Kau jangan harap lah dia nak pergi turun kat bawah ni. Memang tak pergi bang. Kalau candle tengah-tengah ni kan. Candle tengah solid macam ni, susah dia nak pergi kat bawah ni. Ambil kat tengah-tengah. Okay. So tengok ni, tak berapa nak pecah ni kan. Okay. So lepas ni tak payahlah masuk. Ni tak payah masuk ni. Kenapa nak masuk? Kenapa kita nak ambil benda ni sedangkan benda ni dia dah buat ayat baru. Tunggu dia buat turun nanti, baru korang masuk. Boleh tak kalau dia pecah ni, saya terus masuk macam ni? Bukan tak boleh bang. Kalau korang masuk macam ni, kan, dia pecah terus korang masuk. Kan? Dia turun sikit korang masuk. Bukan tak boleh. Dia boleh sebab momentum tu tengah ada dan dia akan buat high high, dia akan close high high. Tapi tak solid, tak cantik. Kita tak ada sistem. Kita buat dengan sistem. Sebenarnya kalau orang tanya, ini consider macam kejar market lah. Bila bright pecah, tunggu retrace sikit, masuk. Boleh. Tapi ni ibarat macam dah, orang kata dah kejar market ni, macam tak cantik lah kan. Sebab kita bukan rushing ke mana pun. Okay, nampak? Kalau dia pecah ni, yang tiba-tiba, dia turun ke bawah macam ni kan. Rugilah kita. Okay, ni dah tak boleh masuk dah ni. Sebab apa? Sebab candle ni merah. Okay, nampak tak? Sebab tu kita jangan kejar. Ada orang dia break, dia nak turun bawah masuk. Jangan. Kita tunggu setup betul-betul siap. Ni boleh masuk buy tak? Tak boleh. Sebab bila dia break up, dia wajib warna hijau. Okay, macam tadi yang ni tadi. Dia break out, ni dia kan break out. Kan, warna hijau, turun, half, tengah bertaban. Ni kita tunggu dia break out kat atas ni. Okay, tunggu dia break out kat atas ni. Betul-betul solid break out kat atas ni. Okay. Very confident aku. Tak, lupa. Masuk dulu counter. Okay. So, kenapa saya suruh korang, bila nak trade macam ni, kenapa saya perlu korang confirmation semua entry? Supaya korang masuk tu, momentum memang tengah bullish. Kan? Momentum tengah bullish. Jadi, maksudnya kalau korang tersalah entry ke apa ke, market masih lagi favor dekat korang. Okay? Dah win dah. Alhamdulillah. Rezeki lagi. Okay. So, yang ni, macam mana kita nak entry? Tunggulah dia break yang ni. Tunggu dia break yang ni. Ni candle ni. Lepas tu candle ni hijau. Tunggu retrace. Baru korang masuk. Okay. Tunggu candle ni break candle sebelah ni. Anak aku tak nak makan pula. Dah beli tom yum pun tak nak makan. Tom yum tu favorite dia. Tapi tak boleh makan pula. Sian anak aku ini. Demam dia. Dia jarang demam. Tapi sekali demam tu macam kesian. Okay. So yang ni. Break candle sebelah ni. Kan. Break candle sebelah. Baru kita akan start masuk. Nampak tak? Itulah sistem kita untuk pembacaan setiap candlestick. So bayangkanlah kalau ilmu yang macam ni korang boleh dapat kat luar, saya cakap bohong lah kan. Tak ada orang nak bagi. Tak payah masuk lagi, nampak tak? Kita tak payah masuk lagi. Kenapa kita nak masuk? Relax lah. Kan? Kalau korang nak masuk, boleh ni. Sebab semua indikator tengah bullish. Boleh dia nak tengah bertambah. Tapi tak berapa solid. Kita nak masuk, pump dia break kan ni. Dah break dah. Okay, nampak tak dia break? Lepas tu tunggu. Candle ni tunggu.
Siap candle ni, tunggu dia buat pullback, baru kita entry. Kenapa kita, sebab tu saya cakap, kalau kita masih lagi orang kata, apa nama, paling cantik dia break candle sebelah ni, warna merah ni. Sebab ni candle bearish kan. Dia break candle bearish, kita tunggu dia buat pullback, kita entry. Sebab apa kita kena masuk semua tengah bullish? Sebab masa tengah bullish semua candle hijau, banyak candle hijau. Okay, banyak candle hijau. Okay, now. Yang ni tengok cara nak masuk. Semua tengah bullish. Tu crossover, ada berlaku crossover ni tengah bullish, kan, atas tengah MA. Lepas tu atas MA 30 kan. Okey, siap yang ni, kita tengok. Dia buat pullback, kita entry. Jangan gelaujuh nak masuk ke awal-awal ni. Yang ni jangan masuk. Okey, biar dia turun dulu. Dia turun, dia layan dulu. Dia turun, dia turun. Baru korang masuk. Tapi paling cantik kat bawah ni lah guys. Right? Saya tunjuk kat korang cara yang betul masuk kat bawah ni. Tapi kadang-kadang tak kena kan. Itu yang masalah kita jadi gatal tangan nak tekan tu. Dan saya selalunya pagar kat sini lah. Okay? Saya masuk kat separuh ni ataupun saya masuk kat bawah ni. Satu. Cara saya buat impulsif. Nampak tak? Dia takut tak kena. Sebab tu saya ambil awal-awal. Okay. Nampak? Lepas ni, jangan tanya, macam mana buat impulsif candle? Aku malah jawab kan. Ni last lah. Malam ni last. Ajo. Malam ni last ajo. Kan? Okay. Cantik tak? Tu entry dia. Jeng. Habislah. Sebab tu kalau kau tahu kan, masa dekat dalam live Melaka ke kan, Sarawak ke kan, semua hijau. Orang pelik, kenapa hijau? Sebenarnya inilah rahsia dia. Cuma aku tak bagi tahulah korang kan. Okey. Okey, sudah. Okey. Nak habis kelas lah ke? Okey, jap. Kita bagi soal jawab sikit. Kan? Mari kita tanya soal jawab. Macam mana pandangan korang? Boleh ke? Nampak ke? Tanya soalan berkaitan dengan ni je dulu. Okey. Nampak tak macam mana saya buat? Boleh faham tak? Nampak? Okey. Ulang Ulang. Nampak? Mudahnya nampak buat. Memang senang. Senang kan? Berapa kali aku tekan, macam itulah buat. Ulang Ulang. Okey, saya ulang lagi sekali. Boleh tekan lagi. Saya ulang lagi sekali. Cara dia. Saya ulang. Okey. Padu gila. Tengok padu pun. Cakap korang, jangan miss kelas tau. Jadi okey, so caranya adalah kena ingat yang pertama korang kena ingat yang trend tu kena follow korang punya direction. So kalau bullish kena atas pada MA. Kejap lagi kita akan belajar pasal MA sekejap. Alright, kita akan go through MA. Kenapa kita akan gunakan setup MA, apa signifikan MA, why MA is a damn important untuk kita. Dia kena bawa atas MA. Maksudnya grand cycle, grand trend kena bullish atas MA. Yang kedua, MACD kena berada dekat bahagian atas dan dia kena berada dalam golden crossover. Maksudnya dia cross ke atas. Dia tak boleh deadly crossover. Sebab kita nak makan every candle ni, kita kena get ready semua tengah bullish. Dan yang ketiga, stochastic pun kena point up ke atas. Yang keempat, bila korang nak entry, korang kena tengok candlestick sekarang ni, dia pecah candlestick yang sebelumnya dan candle tu jadi warna merah. Warna hijau. Candlestick, dia pecah candlestick sebelumnya dan candlestick kena jadi warna hijau. Okey. Dan yang kelima, nak entry, kena tunggu separuh ataupun dekat bahagian bawah. Okey. Saya ulang lagi sekali. Saya tunjuk lagi sekali. Max ni nak tunjuk lagi sekali. Okey. Saya ulang lagi sekali. Sekejap. Okey. Dia macam ni. Yang pertama, nombor satu, thumb rules kita nak kena follow major trend. Atas MA ni, sebenarnya MA 200 ni, sekejap lagi kita akan pergi. Atas MA 200 ni adalah grand trend kita. Maksudnya, paling atas kita kena tengok yang 200. Atas MA 200. Yang mana MA 200? Yang ni. Okay, saya dah tandakan dia.
yang warna merah dengan warna biru ni. Dia kena. Kalau yang ni kena cari bullish lah ni. Semua kena cari bullish. Yang ni kena semua kena cari bullish. Korang tak boleh cari bearish. Sebab dia atas MA200. Okay. So bila kat sini atas MA200, korang kena cari apa? Bullish ke bearish? Cari bullish. Okay. So bila korang cari bullish kat sini, MACD kena berada dekat bahagian atas. Macam ni. Bila MACD kat atas ni, of course lah. Dan dia kena berada dekat dalam golden crossover. Ni dalam golden crossover ni. Kalau ini kita panggil dia sebagai deadly crossover. Ini golden crossover. Tapi dekat atas. Okay, now. So, bila kat sini atas MA200, MACD dekat atas juga. Dan dalam keadaan golden crossover, bukan deadly crossover Deadly crossover korang tak boleh trade untuk impulsive candlestick. Yang ni boleh. Yang ni tak boleh. During this period, jangan siapa-siapa tekan butang buy. Sebab dia dalam keadaan bearish crossover. Okay, jadi kat sini, bila korang nampak candlestick, okay, now, ini adalah candlestick buat higher high yang sebelumnya. Nampak tak? Candlestick ni dia buat higher high sebelumnya. So, tandanya the next candle ni mesti naik. Okay, possibly mesti naik. Sebab semua tengah bullish. So, kita nak ambil candlestick ni, kita kena ambil tengah. Dia kena buka kat sini. Okay. Dia turun separuh ataupun turun dekat bawah ni, korang kena tekan butang buy. Okay, korang pun tekan butang buy dekat sini. Zap, dia naik sini. Sikit naik. Tak apa. Sikit tak apa. Korang mesti profit. Tetapi, yang ni, candle warna hijau ke kena merah? Candle merah. Ni candle ni boleh masuk tak? Tak boleh. Sebab candle ni, kalau dia buat higher high, dia kena warna hijau. Candle bullish. Okay. So, jadi candle ni kita tak masuk. Now, bila dia buat lower low, boleh tak kita nak masuk candle ni? Tak boleh. Maksudnya ini kita win, ini kita tak masuk, ini kita tak masuk. Dia buat lower low. Tetapi, sebab kita cari buy ni, kita tak boleh cari sell. Kita cari buy semua ni. Dia buat lower low tapi dia hijau. Tak boleh. Ini boleh masuk tak? Tak boleh. Ini tak boleh masuk. Ini boleh masuk tak? Yang ni boleh. Sebab apa? Sebab dia dah buat high high baru. Dan dia warna hijau. The next candle, turun separuh, korang tekan butang buy. Tekan butang buy. Tapi yang ni, bila kau tekan butang buy kat sini, korang win. Yang ni boleh tak nak masuk lagi sekali? Jawapannya boleh. Tunggu separuh, tekan butang buy, korang win. Tapi candlestick ni jadi warna merah. Merah, ni candle ni boleh masuk tak? Tak boleh. Dan dia buat lower low? Tak boleh. Ni candle ni, dia buat high high. Tapi warna merah? Tak boleh. Ini, dia buat high high. Boleh masuk tak? Yang ni boleh. Bila dia turun separuh, ataupun dia pergi kat bawah ni, korang tekan butang buy. Walaupun candle ni merah, korang tetap akan win. Okay. Tapi candle dia jadi merah. Yang ni boleh masuk buy tak? Tak boleh. Sebab, yang ni boleh masuk tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab candle ni jadi warna merah. Kan? Korang masuk dah win, korang kena stop. Sebab candle warna merah. Ni jangan masuk. Dia buat high high. Boleh masuk tak? Sepatutnya boleh. Okay? Sepatutnya boleh. Jadi kalau korang nak masuk, korang akan masuk balik bila dekat bawah ni. Tiba-tiba korang lost. Lost dekat sini, korang tak perlu risau. Korang cuba masuk lagi. Okay? Masuk lagi dan cuba win. Kalau korang nak stop pun, boleh. Sebab takut dia buat retracement. Korang nak tunggu bila betul-betul bullish baru nak masuk semua balik, boleh. Kalau nombor 1 boleh nak stop pun tak apa. Tapi kalau aku biasanya habiskan satu round. Habiskan satu round sebab market dalam keadaan bullish. Kita nak makan every candle kan. Jadi tunggu habis satu round. Yang ni kita win. Once kita win kat sini, candle ni dah mula break ke bawah. Kita stop. Ini kita dah tak trade. Saya dah tak trade kat sini. Saya tak buat impulsif kat sini. Saya tak layan pun. Apa nak jadi, jadilah kat sini. Lantak dia lah. Pi lah, pi ma. Okay, kat sini saya nak masuk balik. Boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab stokastik dah mula cross 50. Jadi kalau candlestick 50, yang ni saya masuk tak? Saya tak masuk. Walaupun dia break buat higher high, tapi dia candle warna merah. Saya tak masuk. Ini saya masuk tak? Saya tak masuk sebab dia tak buat higher high baru. Yang ni saya masuk. Bila dia buat higher high baru, okay, the next candle, saya masuk. Kalau dia turun, saya masuk. The next candle, dia buat higher high baru, dia turun, saya masuk. The next candle, dia turun sikit, saya masuk. Okay. Yang ni pun sama. Dia turun separuh, saya win. Walaupun merah. Lepas tu dah merah, saya stop. Kalau saya win, saya stop. Kalau saya loss, saya akan cover balik. Tapi, saya akan stop sebab dia merah. Saya dah win ni, saya akan stop. Saya takkan masuk, Yang ni,
saya akan masuk candle ni. Tapi saya lost. Dan saya akan counter balik. Sebabnya market masih lagi bullish. Jadi saya akan win dekat sini. Okay. Lepas tu, saya akan stop. Stop trade, stop trade. Yang ni saya stop trade, saya tak trade. Yang ni saya trade. Yang ni saya trade. So, kalau break ke atas, sorry. Yang ni saya tak masuk. Sebab apa saya tak masuk yang ni? Sebab yang ni dia dah cross dekat MACD. Jadi kat sini pun saya dah tak masuk. Okay, yang ni saya tak masuk. Sini saya ada win, saya stop. Sampailah dekat level sini. Level-level ni. Okay, kat sini. Okay, now. So, bila dekat level macam ni kan, yang ni agak kritikal untuk korang masuk. So, kalau korang nak continue, boleh continue, tak ada masalah. Tapi, korang kena ingat, korang sepatutnya stop bila dia cross dekat level ni ataupun dia cross dekat bawah. Jadi, aku memang suka kalau dia MACD ni start crossing ke bawah, dan aku stop. Sebab aku tahu kalau dia stop ke bawah, yang ni akan follow. So, sebelum stochastic ni cross, MACD ni cross dulu. Jadi korang boleh elak ni yang baris-baris ni. Yang ni semua korang boleh elak dah. Dah tak perlu nak risau dah. Sebab apa dia turun ni? Sebab dia buat lower low, dia buat lower low, dia buat lower low, dia buat lower low. Itu kenapa candle ni turun. Kalau candle naik kau tengok ni, dia buat higher high. Okay, dia buat higher high, 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 dia buat higher high. Itu tanda candle nak naik. Kalau candle nak turun, dia mesti buat lower low, lower low. Ini nak higher high. Nampak tak? Itu caranya korang nak masuk. Cara nak masuk ambil candlestick. Kalau market tengah bullish, ni tengah bullish lagi ni. Okay? Okay, kalau yang ni nak masuk kat mana? Tunggu tengah. Ni naik lagi ni. Okay? Sebab dia makan candle sebelah. Dia break candle sebelah. Ni. Patutnya korang tunggu tengah. Baru masuk. Saya tak galakkan kalau korang nak masuk dekat 59 saat. Okey. Kenapa kita tak nak masuk 59 saat? Kita nak ambil kalau boleh shadow. Kalau boleh kita nak makan shadow je sekarang ni. Kita nak ambil shadow. Korang anti dekat ujung-ujung shadow je. Kan? Kalau dia dah break candle sebelah ni, semua dalam keadaan bullish. Okey, candle ni boleh masuk tak? The next candle kita akan masuk. Okey, the next candle kita akan masuk. Okey. Tunggu dia turun separuh. Kalau korang nak masuk sekarang ni, bukan kata tak boleh. Mungkin korang boleh win. Betul ni, boleh win. Tetapi, lebih afdal kalau dia turun bawah sikit, bump kita tekan. Barulah kita dapat shadow. Kalau tak dapat AA, tak apalah, tak ada rezeki. Biar dia turun merah dulu. Turun merah, 29 saat. Ni candle ni akan hijau lagi ni. Okay, candle ni akan hijau lagi. So, macam mana saya tahu candle hijau? Dia buat higher high. High chance dia akan hijau. Okay? High chance dia akan hijau. Tak payah tengok pun tahu kan? High chance bukan kata confirm. High chance. Possibility dia akan hijau. Okay, tengok lagi 2 saat. Doji. Okay. Okay, doji macam mana? Okay, doji tak masuk. Doji tak masuk. Nak masuk boleh, tekan lah. 50% tekan. Okay. So, bila dia buat higher high baru, nampak tak dia buat higher baru? Itulah cara kita nak entry. Nampak? Asalkan market tengah bullish. Ni semua market tengah bullish. Lepas ni, dah tak ada risau dah aku kan. As long as korang tahu, ni bullish, ni nampak tak? Atas, MACD atas, golden crossover, dengan berada dalam keadaan crossover, golden crossover. Kalau korang tekan butang buy, should be no problem. Okay? Okay. Sekali lagi, tunjuk kalau nak masuk macam mana. Okay. Kalau cara kita masuk. Janji semua tengah bullish semua tengah bullish. Dulu kita tunggu kat bawah ni kan. Lambat kan. Jadi tunggu kat bawah ni separuh. Okay, dia buka ni turun bawah. Bagi dia turun bawah. Kalau korang masuk dekat 59 saat, takutnya dia turun sikit korang dah lost. Kat sini turun sikit sampai ke bawah ni, tengah-tengah ni sikit. Kat sini ni consider tak cantik sangat.
Kalau boleh biar tu dia turun macam tu. Okay. Hai, turunlah. Momentum laju sangat ni. Okay. Turun ke bawah. 29 saat. Dah tak boleh dah. Dah 30 saat. Hijau lagi ni. Okay, dia ni hijau. Macam mana saya tahu every candle saya hijau? Masuk 59 saat boleh. Tapi tak payah. Kalau masuk ikut, pasti candle. Boleh makan every candle lepas ni. Ada rezeki, makan. Janji jangan langgar trend. Ni hijau. Ni mungkin turun sikit. Kalau nak makan ni pak macam tu boleh ke? Kalau boleh, kalau ada shadow, ambil shadow. Kalau nak ambil tengah ni, hati-hati. Masuk saiz kecil-kecil boleh lah. Okay. Ambil kat sini. Ujung Arucun. Okay. Kenapa kita ambil candle ni? Sebab candle ni dia ambil higher high candle sebelah. Kan? Dia ambil higher high candle sebelah. Bila dia ambil higher high candle sebelah, kita tunggu dia turun separuh. Kita ambil 29 saat baru korang tekan butang buy. Okay. Ni merah ni relax lah. Tak semua entry kita hijau kan. Jom kita tengok. Kita perhatikan candlestick ni. Lagi ada 5 saat lagi. 4, 3, 2, 1. Okay. Hijau. Macam tu. Membantu tak? Harap-harap membantulah lepas ni kan. Alright. Kita nak masuk topik yang kedua untuk sesi malam ni. Free hijau. Ada soalan tak ni? Kita check dulu. Kita tandakan check dulu. Ada soalan sikit tak? Golden crossover tu kena berlaku atas zero line. Yes, kena atas berlaku zero line. Golden crossover ni mesti berlaku dekat atas. Salam kalau candle tengah buat higher high, kita aim untuk buy next candle tapi bila look to the left ada meja beberapa resistance level. Valid ke tak nak buy? Okay. Kalau boleh kasih save lah dulu. Tapi majoritinya memang macam ni bro. Kalau dia naik, dia break, candle sebelah tu memang dia akan fly. Kalau kau nampak ada resistance kat bahagian atas belakang ni, tu dah belakang kira lah. Tapi ni nampak macam solid nak naik lagi ni. Okay. Walaupun candle merah, kan? Tetap win. Padu tak? Padu tak ni? Merah ni candle ni. Tapi win. Padu tak? Korang baru tahu. Dah boleh lah kan. Boleh buat duit kakak lepas ni. Okay, jom kita nak pergi. Macam mana tukar background putih? Aduh, ingat nak fokus teknik ni. Ada rekod tak ni? Tak ada. Korang tak join kelas. Anak aku dah demam kan. Lepas tu korang boleh pula konten kelas. Kecewa. Background hitam tak adalah. Ini background putih. Okay. Alright. So, kalau tak sempat MA malam ni, kita akan cover nanti. Nak ajar support resistance pula. Mari kita belajar pasal RBS, SBR. Okay. So, ini adalah teknik untuk candlestick. Baru satu candlestick kita belajar pasal candlestick. Sebenarnya, bila kita sebut pasal candlestick ni sebenarnya adalah apa dia? Kalau kita tengok dalam candlestick, dalam 1 minute chart tu, dia sebenarnya macam ni sebenarnya guys. Dia sebenarnya macam ni. Dia macam ni. Dalam 1 minute, dalam beberapa saat, dia sebenarnya candlestick macam ni. Kalau kau nak tahu. Contohnya candle warna merah ni kan. Dia macam ni. Dalam ini cara bentuk dia makin besar. Kalau korang buka 1 minit, kalau korang pergi dalam beberapa saat, candlestick macam ni. Sebab tu, kalau korang nak tahu kenapa kita tekan butang sell, sebabnya adalah bila candlestick buat lower low, itu sebenarnya dia breakout. Faham tak? Dia breakout candle. Okay, dalam satu candle ni, dia bergerak macam ni. Candle merah ni sebenarnya dia downtrend. Faham tak? So, bila dia break kat sini, kenapa kita masuk dekat bahagian atas? kan korang belajar tentang support resistance. Sorry, sekejap. Okay, saya tunjuk sampel Okay, dia macam ni. Okay, so bila kalau katalah candle ni breakout,
Okey. So maksudnya apa? Dalam tarikh yang lebih kecil, kalau kita pakai dalam 1 minit kan, dalam 1 minit ni, dalam tarikh saat dia bentuknya macam ni. Kalau kita pakai candlestick ni 1 hari, dalam 1 jam dia bentuk macam ni. Okey, so bila dia break ke bawah, kenapa kita entry? Maksudnya kita tahu market tengah downtrend. Faham tak? Market tengah downtrend, sebab tu dia buat lower low. Then kita akan masuk balik dekat bahagian atas ni. Sebab atas ni adalah sama dekat level ni. Resistance, support yang dipecahkan. Sebab tu bila kita nak buat impulsif, kita tunggu candle tu patah balik dekat dalam zone ni, barulah kita akan sell. Ini dalam tempoh 29 saat. Ni nak bagi tahu korang the idea macam mana aku buat sistem ni. So bila kita nampak every candlestick merah, itu sebenarnya dalam time frame yang sangat-sangat lower, dia adalah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Dia dalam keadaan trend ke bawah. Okay. So bila candlestick tu pecah ke bawah, tandanya dia nak turun lagi. Kalau dia pecah ke atas, tandanya dia nak naik lagi. Jadi kita nak re-entry kat mana? Kita akan cari dekat base dia. Base dia adalah shadow tu. Shadow tu. Ataupun dekat bahagian tengah. Kenapa tengah? Sebab dia 50% Fibonacci. So jadi the idea dia kenapa kita buat macam tu. Jadi sebenarnya dalam chart, yang penting korang kena tahu adalah macam mana korang nak tahu apa itu SNR. Okay, saya bagi tahu basic SNR. Okay, basic SNR. Tengok saya ajar basic SNR. SNR yang sebenar, dulu bila orang belajar kan, orang ajar macam ni. Semua ni yang rasa macam bullshit lah, agak bullshit sikit. SNR, orang ajar macam ni. So, bila korang tanda macam ni, saya tanya. Okay, saya tanya satu soalan. Dekat mana resistance? Dekat mana resistance? Orang selalu tandanya macam ni. Bila saya tanya soalan macam tu, orang pun tanda macam ni. Sebenarnya bukan tak betul, tapi salah. Bukan salah, tapi tak betul. Okay. So, bila saya tanya soalan, ini mana bahagian resistance? Ramai orang tanda kat sini. Ini resistance R2. Ini R1. Betul ke salah? Jawapannya tak tepat. Okay. Sebenarnya resistance adalah di tempat yang support dipecahkan. Saya tulis kat sini resistance tempat support pecah. Support tempat resistance pecah. Tulis yang ni, ini basic. Jadi adakah R1 R2 ni resistance? Jawapannya salah. Jawapan yang betul adalah tempat support pecah. Sekejap aku nak lukis, nak tulis kat sini nota ni. Nak bagi dekat korang punya support. Okay. Okay, cara yang betul adalah dia bukan dekat situ. Dia dekat bahagian support yang pecah. Ni, kat sini. Sebenarnya inilah resistance kalau korang nak tahu. Okay, ini baru betul. Ini baru betul. Okay, aku bagi kat dalam ni. Kat dalam channel. Okay, jadi kenapa dekat ujung ni kadang-kadang dia respect? Bukan sebab dia respect. Tapi sebenarnya ini I nak kena habis kelas awal tau. Sebab I tak sihat hari ni. Jadi I nak kena habis cepat. Sebab ni adalah bila support ni dia pecah. Okay, bila support ni dia pecah, dekat sini dia pecah. Ni kan? Dia test balik dekat sini. Bam. Jadi kadang-kadang tempat ni dia masih lagi respect. So jadi orang ingat dia tanda kat sini. Orang ingat ini resistance dia. Sebenarnya bukan yang ini. Bukan yang ni. Ini bukan yang ni. Kebetulan saja sebab dekat belakang ni adalah support yang dipecahkan.
Faham tak? Sebab support yang dipecahkan. SBR. Support become resistant. Resistant become support. Di support yang dipecahkan itulah yang sebenarnya menjadikan resistant. Dan bila resistant yang dipecahkan akan jadi support. Jadi dekat sini, ini tempat yang salah untuk kita maki. Kita kena maki dekat belakang dia. Faham tak? Okey. Jadi, apa yang korang kena maki adalah, korang kena tahu dua perkara. Yang pertama, SNR ada dua jenis. SNR ada dua jenis. Bagi saya ada SNR ada dua jenis. SNR dua jenis. Okey, satu kalau market tengah momentum, yang kedua market tengah compression. Okey. So bila market tengah momentum, katalah market tengah bullish macam mana kita nak entry? High, low, high. Nak masuk kat mana? Masuk dekat sini. Jadi that's why korang kena tanda. AA tandakan macam ni. Saya tanda macam ni. Okey, tanda yang macam ni nak tanda yang mana AA? Tanda the last candle merah. Okey, tanda last candle merah. Kenapa? Sebab candle merah adalah seller. Betul? Bila pecah, maksudnya seller kena makan. Jadi kita kena tanda candlestick merah untuk bullish. Okey. Ini belajar ilmu baru lagi. Hari-hari ada ilmu baru ni. Power lah korang. Ya. Okey. Jadi, so korang entry dekat situ, bam, dia pecah ke atas. So dia pecah ke atas, tanda lagi. Tanda lagi kat sini. Tempat yang korang entry. Ini cara momentum. So nanti bila dia turun balik, korang tekan butang buy. Boom. Ini adalah uptrend momentum. Okay. Ini uptrend momentum. Cara nak masuk uptrend momentum. Then kalau kau nak tahu, kalau ada RBS SBR kena pula dengan jala, itulah yang perginya full margin. Kan? Kalau kita buat ni ada MA pula kat sini kan. Ni dia tengah bersingkar-singkar kat sini kan. Tiba-tiba tempat yang dia turun tu kena pula dekat situ, itulah tempat yang I masuk. Ni MA. Kadang-kadang korang ni tak sempat nak tengok MA kan. Tak sempat nak tengok benda ni, MA nampak. Jadi korang boleh, sebab tu kita entry guna MA. Sebab MA tu jadikan support ataupun resistance. Sekejap lagi kita akan belajar. Okay. So kalau uptrend jenis compression, korang tak boleh masuk dekat sini. Kerana korang kena masuk dekat yang nombor 2 ataupun nombor 3. Maksudnya macam ni. Dia turun, dia naik, dia pecah, dia akan turun bawah. Faham tak? Basically macam inilah lebih kurang. Okay. Yang ni, tahu dia pergi mana? Dia pergi kat sini. Mostly lah. Dia akan pergi yang nombor 2. Lepas tu dia fly. Dia pergi kat sini pula. 1, 2. Ni compression. Nampak? Okay. Lepas tu dia pergi yang ni pula. 1, 2. Jadi kalau market tengah compression, kau tunggu kat bawah sikit. So, untuk pengetahuan korang, bila market tengah momentum, AA entry, kalau AA entry lah, AA akan entry dekat MA 14. Ni. Entry AA 14. Kalau katalah market tu tengah compression, AA akan tunggu dekat MA
33. Okey, ini adalah uptrend compression. Okey. So itu beza dia. Sebab apa? Sebab dia akan deeply retrace. Ada orang tanya, boleh tak saya nak tukar 55? Boleh, terpulang kepada masing-masing. Ada orang pakai 33, ada 55. MA ni adalah benchmark entry. Tapi sebenarnya kita masuk dekat RBS SBR. Cuma kadang-kadang korang tak tahu macam mana nak cari RBS SBR. Jadi saya tandakan dekat korang. Nah, bagi dekat dalam group channel. Okay. So jadi inilah cara kita entry. Basic RBS SBR. Dan sebenarnya yang uptrend momentum dengan uptrend compression ni, dia diletakkan dalam satu candlestick. Itu yang menyebabkan korang boleh entry. Cara korang nak entry every candlestick. Okay. Tengok ni, macam mana saya bagi tahu tadi, market akan jadi hijau. Nampak tak dia hijau? Okay, nampak tak hijau? Hijau ni, korang kena balon tekan button buy. Setiap candlestick boleh tekan button buy ni. Okay, turun sikit, buy. Pecah. Kalau counter dah win, lepas tu korang kena stop. Sebab dia breakout. Yang ni nampak tak breakout, turun dekat level candlestick ni, tekan button buy, win. Lepas, tapi tak buat high high. Tak buat high high, sini dah tak masuk dah. Ini tak masuk dah. Ini tak masuk. Jadi korang nampak tak? Sebelum dia reverse ni, korang dah tak masuk. Katalah dia break high high. Oh, ni boleh masuk lagi ni AA. Kenapa? Sebab dia buat high high, dia hijau. Okey, tunggu kat sini, masuk dekat bawah ni. Okey, masuk kat bawah ni, bam, hijau. Okey, boleh masuk lagi? Boleh. Okey, lepas tu yang ni hijau, yang ni boleh masuk tak? Yang ni tak boleh masuk. Kenapa? Sebab tak buat high high baru. So bila tak buat high high baru, yang ni tak boleh masuk. Katalah kau terlepas juga dah masuk. Okey, masuk dekat tengah. Pau hijau. Dia warna merah. Jangan masuk sebab merah. Jadi sebelum dia turun ni, korang dah boleh elak dekat sini. Candlestick ni dah boleh elak. Boleh faham tak? Betapa powernya market kita. Kita bila candlestick ni, ini boleh masuk buy tak? Boleh. Sebab MACD ke bawah. Kalau korang gatal juga tekan button buy. Okey, katalah korang tak tengok benda ni. Okey, tengok saya tunjuk sampel. Kalau kita gatal sangat langgar. Tapi market masih lagi bullish. Cumanya, okey, kita nampak buat high high baru. Okey, nak masuk juga. Okey, tengok saya masuk. Tak galak tak galak. Saya cakap tu tegang sebab dia dah merah. Dia boleh jadi turun merah-merah lagi. Dia retrace jauh lagi. Okey, nak masuk. Yang ni kalau terus terbang hijau macam ni, jangan tekan. Okey, tunggu dia pergi separuh dulu. Layan dulu. Tekan butang bar. Okey. So tengok apa jadi kalau kita langgar? Sebab minor trend tengah ke bawah and then deadly crossover. Ini yang menyebabkan kalau dia berlaku dekat tengah, dia turun bawah lagi. Sebab minor trend tak follow korang. Kenapa korang boleh loss? Tengok ni nak tunjuk korang. Dia cakap jangan masuk kan? Okay? Kalau boleh tunggu dia betul-betul solid. Nampak? Susah kita nak win. Kita nak win je sebenarnya. Okay? Kita nak win je. Malam masuk kat sini boleh win lah. Kat tengah-tengah ni kan? Kat bawah. Habis dah air tu. Okay? Alright, tengok. Ni. Okay. Nampak? Loss. Okay? Dia cakap loss. Jadi kalau korang langgar dalam minor trend, memang macam tu. Okay. Right? Masuk lagi. Masuk lagi loss. Okay. Cara nak masuk dengan cara yang betul lah kan. Supaya korang belajar. Kalau aku cakap macam ni korang tak faham, baik aku tunjuk aku loss. Senang. Sebab ni dah cross. So bila dah cross, korang jangan masuk. Kan? Sebab minor trend pun kat bawah. Kalau minor trend kat bawah, maksudnya korang tak boleh entry. Kalau korang entry memang teruk. Loss lagi. Kan? Kalau win tu luck lah tu. Kan? Bukan luck sebabnya major masih lagi bullish. Grand masih lagi bullish. Cuma minor trend ni. Minor trend ni bearish, minor trend ni bearish. Okay? Sebab tu saya suruh korang follow trend. Rasanya tak sempat kita nak belajar MA malam ni guys. Jadi saya minta maaf lah kalau MA tak sempat. Sebab MA akan ambil masa lama. Sejam tak cukup. Kalau kita ajar separuh-separuh macam tak syok lah. Okay. Okay. So minor trend tengah ke bawah. Kalau kau tekan butang buy, kan, bukan kata tak boleh. Dia tak syok. Dia senang kita nak kena libas.
Market ni dia buat high. Nampak tak dia buat high. Tapi minor trend ke bawah. Dia buat high. Dia boleh turun. Dia boleh turun. Okey. Soalan untuk yang ni. Adakah anda semakin faham, jelas apa yang saya buat hari ni? Nampak tak macam mana saya makan every candlestick saya tekan? Macam mana saya buat? Ada soalan tak? Nampak, faham, jelas, mantap. Okey. Tu masih lagi win. Faham tapi nak kena ulat gaji. Kan? Senang kan? Padu gila. Pakai benda ni. Tak bayar benda lain kan? Tak bayar lah kan? Semua benda tu. Tapi nak video gembira malam ni. Buka sikit kan story. Tengok buka story sikit. Dia pi sobat. Ini tadi kita try lawan dia kan. Kan? Maknanya tak payah enggaf. Enggaf tu kena juga kan. Kalau kena belajar. Sebab tu saya ajar benda yang payah dulu. Makin lama makin senang. Makin lama makin senang. Mantap malam ni. Tangan gigih. Jelas padu. Jahat. Kan. Baru dia sebenarnya kan. The more korang belajar dengan saya, the more lah saya akan bagi kat korang. Terantur nak video kat. Kan, tip konsisten ni itulah. Senang je, memang senang. So memang senang gila. Kalau tanya aku nak buat duit ni sebenarnya senang. Asalkan korang tahu cara dia. Right. Macam mana nak tukar warna putih? Senang je tukar warna putih. Untung malam ni syukur. Ya ke? Okay. Memang untung lah kalau kau follow aku kan. Follow je trend. Yang pertama ingat lah. Saya bagi nota tadi kan. Saya dah bagi nota. Follow exactly macam tu. Kalau dia MACD to cross, deadly cross, ayah masuk lah. Follow dia punya tip. Betul-betul follow satu by step. Macam tu je saya pesan. Sebab teknik ni agak senang sebenarnya. Kalau the more korang belajar dengan saya, lebih senang korang faham. Sebab teknik-teknik saya sebenarnya semuanya mudah-mudah. Alhamdulillah. Yang saya jumpa teknik ni kan, saya tak bagi dekat orang simply. Saya buat untuk korang je. Lepas ni kalau siapa claim teknik dia, siap korang. Ini nama dia impulsive. Impulsive ni ada dua tau. Impulsive MA dan impulsive candlestick. Sini saya bagi tahu impulsive ada dua jenis. Impulsive MA dan impulsive candlestick. Impulsive ni hanya ada dekat super scalper. Kalau orang pakai impulsive tu maksudnya dia cedok ilmu AA lah tu kan. Okey, boleh faham Alhamdulillah, syukur. Okey, AA dah nak kena gerak dulu guys sebab AA kat office ni bukan kat rumah kan. Ada orang tunggu AA nak ajak lepak kejap kan, nak santai-santai dengan AA kan. Okey, ada apa-apa tak nak soalan last kali lah kan. Apa yang kau nak tanya? Tak payah tanyalah kot. Nak tanya apa? Terima kasih ke apa? SNR Confirmation. Nanti saya akan ajar thank you so much. Okay, Stocks MACD. Tak sabar tunggu. Okay, saya akan ada ke kelas lagi satu. MA, MACD dan juga Stochastic. Maksudnya MA dan Indicator saya akan buat satu lagi kelas. Boleh tak? Sebab malam ni tak sempat guys. Kalau buat malam ni, asalnya pukul 11 baru start. Pukul 1, pukul 2 belum habis lagi ni. Betul tak? Alright. Boleh nak selfie tak? Boleh nak selfie tak? Nak selfie dengan korang. Nak selfie dengan korang dulu. Happy sikit, senyum sikit. Ni selfie. Mana korang boleh komen tolong support. Sekejap Yeah. Okay. Saya cuma nak satu benda lah guys. Satu benda lah saya harap daripada korang. Saya tak ada nak minta apa pun. Saya cuma nak korang continue support saya. Dekat dalam Facebook, bagi kata-kata motivasi kat saya kan. Bagi tahu apa yang korang belajar dan apa yang korang nak daripada AA sendiri kan. Apa yang korang harapkan supaya doa-doa ke apa semua. Itu je saya nak. Sentiasa kalau support lah barang-barang kita orang jual. Kita orang jual merchandise ni kan. Dia adalah satu pride tau untuk kita. Sebab bila korang dah pegang super scalper ni, kita boleh buat duit anytime tau. Free of charge pun kan. Dah buat profit sikit $50 tu, belanjalah kita orang kan. Merchandise.
sebenarnya merchandise ni adalah untuk sokongan moral dekat kita orang punya team juga, sebab dia orang dapat benefit daripada tu, right? Okay, thank you guys. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan kita boleh jumpa dekat live, the next live the next live. Kalau kita buat road tour ke apa semua, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan bismillahirrahmanirrahim, saya doakan semua dekat dalam ni dipermurahkan rezeki, diberikan kesihatan, dijauhkan daripada loss, diberikan trading secara konsisten. Saya doakan semuanya bebas dari hutang. Lepas ni tak perlu kerja dah. Lepas ni kalau boleh trade lah daripada sistem trading kita dan korang boleh buat duit ribu-ribu dah. Saya doakan semua orang jadi jutawan dalam trading. InsyaAllah. Amin. Alright. So thank you guys. Terima kasih banyak-banyak untuk malam ni. Semoga korang boleh berjaya trade. Lepas ni tolong trade. Alright. Cuba test dekat demo. Alright. Kalau tak nak, dah tak ada akaun besar-besar, tak ada akaun kecil, growthkan akaun kecil kepada akaun besar. Lepas tu dah start boleh buat compounding. Alright. Thank you guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat malam. Okay, bye-bye guys.